Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda tentang subjek Sains Sukan tingkatan 4 di dalam bidang 1 iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 1.3 iaitu pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Pada akhir unit ini, murid akan dapat menerangkan jenis sistem pertandingan sukan untuk sistem Liga 1 dan 2 kumpulan. Baik, sistem dengan Liga ada 1 kumpulan dan 2 kumpulan. Sistem Liga, ia adalah satu sistem pertandingan yang membenarkan seseorang peserta atau pasukan menghabiskan bilangan permainannya sebelum disingkirkan daripada permainan seterusnya oleh W1994. Sistem ini dia dianggap mempunyai kelebihan kerana ia membolehkan seorang peserta ataupun pasukan bermain sehingga habis bilangan permainan di dalam liga sebelum dia singkirkan kalau dia kalah dalam liga dia. Okey. Sistem ini juga membolehkan beberapa peserta ataupun pasukan berkumpul dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan. Mereka akan bertanding antara satu sama lain dalam kumpulan masing-masing sebelum meneruskan ke pusingan sistem kalah mati. Okey, ada 4 ciri sistem liga di mana yang pertama adalah setiap peserta atau pasukan bertanding sesama sendiri dalam kumpulan masing-masing. Yang kedua adalah kedudukan dalam kumpulan adalah berdasarkan pengutar mata. Yang ketiga, bilangan perlawanan bergantung kepada penyertaan dalam kumpulan. Dan yang terakhir, perlawanan dengan pasukan lain telah diketahui awal. Okay, so jadi boleh buat satu bacangan lah untuk lawan dengan tim seterusnya. Seeded ialah pasukan pilihan yang dipilih berdasarkan keputusan pertandingan lalu. Kesemua pasukan seeded tidak boleh berada dalam pasukan yang sama. Ni kalau bermain sistem 2 liga nanti ya. Okey, kita tengok dulu Liga 1 kumpulan. Apabila terdapat antara 3 hingga 5 pasukan sahaja yang mengambil bahagian, boleh buat Liga 1 kumpulan. Contoh situasi, Satuan Sains Sukan sekolah anda akan menganjurkan pertandingan futsal jemputan antarabangsa sempena sambutan Jubli Emas sekolah anda. Jumlah pasukan yang akan mengambil bahagian adalah 5. Okey, game ini akan dibuat selama 1 hari bermula 8 pagi hingga 6 petang dengan menggunakan 1 gelanggang sahaja. Baik, di sini ada dia punya langkah untuk melaksanakan liga. Okey, tentukan bilangan peserta atau pasukan ni kita bagi dia kod N. So jadi sini N sama dengan 5. Okey, yang kedua, tentukan jumlah semua perlawanan. So N dalam kurungan N tolak 1 bahagi 2. So jawapan sini adalah 20 bagi 2, 10 perlawanan untuk satu liga kumpulan 5 pasukan bertanding. Okey. Ketiga, kira jumlah perlawanan setiap pasukan. N tolak 1, formula dia. Di mana setiap pasukan akan bermain sebanyak 4 kali. Baik. Susunan jadual perlawanan. Ini pasukan yang ambil bahagian lah. Okey, SSBJ, SSS, SSUR, SSB, SSTMI. Tadi pakai hanya 1 gelanggang saja. Jadi ada 5 pasukan, jadi hanya akan main 4 pasukan. Serentaklah ikut jadual lah. So 5 akan lawan 2, 4 lawan 3. Yang tak main adalah nombor 1 ni, SSBJ. Okay, so next game pastikan lawan yang akan main perlawanan yang ketiga ni di sini dia tak akan lepas main yang sini dia akan main sini. So tadi 5 lawan 2, 1 rehat. Bila game kedua 4 lawan 3, 5 pun dah rehat. So sini 1 lawan 5. Gitulah seterusnya ada 5 perlawanan di sini. So kena susunlah, jangan bagi sampai ada perlawanan yang tim tu lepas main lagi. Kesian pada pasukan yang terlibat.
Okey, ini susunan jadual. Okey, sebabkan hanya ada satu saja padang atau gelanggang tadi. So, ni jadual dia. Waktu, okey, pastikan ada senggang, ada rehat apa semua. Jadi, game bermain 10 perlawanan. Ini game terakhir, 5 hingga 6 petang. Okey, jadual keputusan. Ni ramai yang buat silap. Okey, so harap dapat diberikan tumpuan di sini. Okey, cara buat jadual ni senang saja. Letakkan di sini pasukan yang bertanding. Whatever lah, siapa pun boleh. Yang penting kita buat di sini dan fix terus. SSBJ, SSS, SSUR, SSB, SSTMI. Di atas ni pula mesti letak sama dengan kedudukan di sini. So sini SSBJ, cross sini SSS, SSUR, SSB dan last sekali adalah SSTMI. Jadi ruang di sini di mana yang sama dengan dia boleh kita gelapkan sebab memang tidak ada catatan di sini. Okey. Dan cara tulis pula result di sini adalah, okey, kita ambil ini SSB, SSBJ. Ruang di sini di mana pasukan SSB memenangi perlawanan dengan SSBJ. 3-2. Dalam ni adalah mata. Maknanya SSB menang ke atas SSBJ. Tengok pula di atas. So di sini SSB menang dengan SSBJ 3-2. Jadi kalau kita terbalikkan, SSBJ tewas dengan SSB 2-3. Okey, tengok ni SSBJ, SSB. Okey, tewas. 2-3. Dan mata untuk SSBJ adalah kosong. Itulah semua sama. Okey, jadi kat sini kena letakkan result dengan betul. Di mana yang dihadapan ni adalah untuk bacaan di sini, yang belakang ni adalah untuk bacaan di atas. Baik, ini jadual keputusan. Di mana P adalah perlawanan, M adalah menang, S seri, K kalah, J jaringan dan B adalah bolos. Okey, buat di sini tadi. Okey, tengok contoh sini SSBJ. Dia main 4 kali, menang 0 sebab tak pernah menang. Seri 1, kalah 3, jaringan 9, bolos 12. Hanya dapat satu mata. Okey, so di sini. Tengok SSBJ. Dia seri. Satu seri, betul. Dia tewas dan tewas. So, 3 kali tewas. Jaringan kira sini. Contoh, 3 campur 1, 4. Campur 2, 6. Campur 3, 9. So, betul 9 jaringan. 12 bolos. 3 campur 2, 5. Campur 3, 8. Campur 4, 12. So, inilah cara tulis dia. Sama semua sini. Kena tengok betul-betul dan tulis dekat sini. Lepas tu kita rankingkan. So, di sini dah tahu SSTMI adalah juara. Nombor 2 SSB. Nombor 3 SSS. Nombor 4 SSUR. Nombor 5 SSBJ. Kenapa tak susun apa secara begini ke atas? Sebab jadual ni kita dah buat dahulu. Jadual ni maknanya yang ini kosong. Kosong ni. So, kita isi kemudian. Setelah tengok pada sini result. So, sebab tu kadang-kadang kita belum tahu lagi yang sini Johan. Jadi, nanti kalau dalam soalan, tengok yang di sini. Bukan tengok yang di sini. Okey, sini kena hati-hati. Baik, info di sini adalah 0 mata diberikan untuk pasukan yang kalah, 1 mata untuk setiap pasukan yang seri, dan 3 mata untuk pasukan yang menang. Ini umum kita pakai. Okey, kecuali ada game-game yang lain yang memang lain daripada sistem ini. Okey, contoh saya beri sini adalah game softball. Di mana softball dia takkan ada seri. Okey, untuk softball dia tak ada seri. Dia sama ada menang ataupun kalah. Di mana menang 3 mata, kalah 1 mata. Itu untuk game softball. Jadi, tapi umumnya beginilah. 0 untuk yang kalah, 1 untuk seri, 3 untuk yang menang. Baik, kita tengok kelebihan sistem liga. Satu kumpulan. Memberikan kedudukan kepada peserta-peserta lain.
penentuan peserta atau pasukan pilihan ataupun seeded tadi tidak begitu penting. Pasukan lawan telah ditentukan awal. Okay, dah tahu dah lepas ni lawan siapa dah tahu. Kelemahan dia pula, bilangan permainan yang banyak memungkinkan berlakunya pengadilan yang berat sebelah. Contoh saya boleh bagi sini adalah pengadil yang sama jaga game ini. A lawan B. Game kedua, pengadil yang sama juga jaga A juga lawan C. Jadi kemungkinan kalau semasa game pertama tadi ada masalah dengan pengadil, mungkin akan terbawa-bawa. Sepatutnya tak boleh berlaku begitu, tetapi manusia memang kita tak boleh nak jangka. Okey, yang kedua, tiada perlawanan akhir yang biasanya menjadi kemuncak pertandingan kerana peserta yang mengumpul mata terbanyak adalah johan. Jadi johan liga satu kumpulan, johan pertandingan. Okey, ini boleh buat semasa di kelas. Setiap kumpulan perlu mengadakan perbincangan tentang acara sukan yang sesuai menggunakan liga satu kumpulan. Boleh bentangkan di kelas nanti. Okey. Tengok pula liga dua kumpulan. Dijalankan jika terdapat 6 hingga 8 pasukan. Okey, yang ambil bahagian. Contoh, satu pertandingan jemputan bola jaring Piala Menteri Besar Pahang diadakan sempena Hari Pekerja. Jumlah pasukan yang ambil adalah 8 buah negeri. Dijalankan satu hari sahaja, jam 8 pagi mula hingga 5 petang dengan menggunakan 2 gelanggang bola jaring sahaja. Baik, sama juga tadi. N sama dengan apa peserta. Cuma di sini kenapa 4, tidak 8? Kerana bila dah ada 8, kita bagi 2. Sebab ini Liga 2 kumpulan. Jadi ini kita kira untuk satu kumpulan sahaja. So, N sama dengan 4. Cuma di sini yang buatkan beza. Ini sama formula. N dalam kurungan N untuk 1 bagi 2. Cuma di sini adalah darab 2. Sebab 2 kumpulan. Okey, di akhir nanti, total untuk dua-dua kumpulan tadi, jumlah perlawanan untuk dua-dua kumpulan adalah 12 perlawanan. Secara rumusnya, 6 perlawanan bagi satu kumpulan. Yang ni tambahan. Jumlah semua perlawanan. So, bila dah 2 kumpulan, akan ada separuh akhir dan akhir serta tempat ketiga dan keempat. So, di sini adalah 2 perlawanan separuh akhir, 1 perlawanan akhir, 1 perlawanan 3 dan keempat. So, total 4 perlawanan. Jadi, tambah di sini, 12 tambah 4 adalah 16 perlawanan. Kira jumlah perlawanan setiap pasukan. Ni dalam satu kumpulan. So, N untuk 1, jadi 4 tadi dalam kumpulan A ada 4. So, setiap pasukan dalam kumpulan A akan main 3 perlawanan. Sama dengan di setiap kumpulan B, 3 perlawanan. Tidak termasuk ini. Yang ini 3 ni tak termasuk yang ini. Okey? Untuk memudahkan proses penjadualan, semua pasukan akan diundi bagi menentukan kedudukan mewakili nombor pasukan. Oleh sebab 8 pasukan yang mengambil bahagian, maka kumpulan akan dibahagikan kepada 2. Oleh itu, satu kumpulan mengandungi 4 pasukan. Baik, info di sini. Pasukan seeded dalam Liga 2 kumpulan. Terdiri daripada johan dan naib johan pada pertandingan yang lalu. Untuk pasukan lain akan diundi. Jika perlawanan ini dibuat setiap tahun lah. Kalau tak buat setiap tahun, bergantung kepada penganjur. Ini contoh ni. So, untuk jadual ni boleh digunakan untuk soalan objektif. Contoh di sini. Di dalam kumpulan ini, A dan B, negeri manakah menjadi juara tahun lepas? Automatik dah tahu. Di mana Perak. Okey, sebab kumpulan A, juara tahun lepasnya mesti di sini, di atas. Yang sini adalah naib juara tahun lepas di kumpulan B. So, untuk Perak di sini, Perak dan Pahang tidak akan diundi. Letak automatik Perak di kumpulan A sebab dia juara tahun lepas dan Pahang di kumpulan B sebab naib juara tahun lepas. Untuk Kelantan, Terengganu dan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah, undi. Cabut undi masuk kumpulan A atau kumpulan B. Okey, ni
sama tadi So N sama dengan 4 semua dah tahu kita tadi. Ini jadual. Okey. Gelanggang atau padang tadi ada 2. Jadi untuk padang A yang main kumpulan A, padang B kumpulan A, habiskan satu kumpulan. Di mana sebab ada 4. So ada 4 boleh buat 2 game serentak. So 2 padang sama kumpulan. Habis game ini padang lain juga tapi kumpulan B. Begitulah sampai ke perlawanan ke-12. Maknanya habis satu pusingan liga. Yang ini dah lain Yang 13, 14 ni dah kira kalah mati. Di mana Johan kumpulan A akan lawan kumpulan B. Ni nanti kita akan bincang kemudian. Okey, ni sama tadi macam liga satu kumpulan, dia punya jadual keputusan, dan ni adalah jadual perlawanan. Maaf dalam buku teks digital yang ni tadi 4 perlawanan. So sebenarnya ada 3 je. So di sini. Yang penting di sini, yang penting. Okey, catat sini dia punya segala keputusan dan letak di sini dia punya kedudukan. Jadi juara di sini adalah Perak. Nombor 2 adalah Melaka. Okey, nombor 3 Terengganu dan nombor 4 Kelantan. Ini untuk jadual kumpulan A. Untuk kumpulan B pula sama juga, buat sama macam dalam sistem tadi. Isi dia punya result kat sini result. Okey, dan sini dia punya jadual untuk ranking. So Pahang nombor 1, nombor 2 Pulau Pinang, 3 Sabah, 4 Sarawak. Okey. Di sini punca akan menjadikan sistem kalah mati pula digunakan. Di mana kumpulan A-nya Johan Perak, naib Johannya Melaka. Kumpulan B, Johannya Pahang, naib Johannya Pulau Pinang. Untuk kalah mati dalam sistem ini akan menggunakan sistem cross, di mana Johan kumpulan A akan lawan naib Johan kumpulan B. Di mana Johan kumpulan B akan lawan naib Johan kumpulan A. Tak akan berlaku di mana Johan melawan Johan. Naib Johan lawan naib Johan. Kecuali atas persetujuan penganjur bersama pasukan yang bertanding. Tapi kalau ikut kebiasaannya, akan sistem cross. Okey. Ini struktur pertandingan separuh akhir dan akhir yang melibatkan 4 pasukan yang terbaik. 2 tadi 2 A dan 2 kumpulan B. Buat macam ni. Sistem kalah mati sama je, Johan A lawan Johan B. Okey, result sini. Jumpa di sini adalah ranking separuh akhir. Okey, bila ada 4 je tim separuh akhir pergi final, dan sini adalah keputusan Johan. Okey, cari contoh perlawanan yang menggunakan sistem pertandingan Liga 2 kumpulan. Boleh buat dalam kelas nanti. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang ada di dalam bab ini, satu dalam kumpulan. Okey, dia soal macam inilah. Dia bagi ada 36 orang peserta dan menggunakan sistem kalah mati. Ini contoh yang lepas lah. Kirakan berapa. Yang ni. Dalam pertandingan bola sepak MSSM ada 16 pasukan yang mewakili negeri masing-masing. Nyatakan apa sistem yang boleh dibuat. Kalau nak buat 4 kumpulan ataupun 2 kumpulan, boleh kira lah macam mana pun. Okey. Satu pertandingan badminton secara mati 2 kali. Okey, ni yang soalan yang lepas lah. Okey, jadi ni kalau tukar balik boleh gunakan sistem liga sekumpulan dan 2 kumpulan. Jadi anda sebagai AJK kena buat jadual. Sama je, saya pusing balik soalan sini pada sistem liga 2 kumpulan. Boleh buat di sini. Nyatakan apakah 2 kebaikan dan 2 kelemahan. Okey, sekian saya untuk kali ini. Jumpa lagi untuk Liga 3 dan 4 kumpulan. Sekian, terima kasih.